Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kuliah kita dengan kuliah yang berikutnya. Kita membaca kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita akan baca perkara yang berikutnya, iaitu perkara yang ke-44, ya. Baik, jadi kita boleh lihat sama-sama perkara yang ke-44. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, nifaq adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Nifaq adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Seterusnya perkara yang ke-45, ketahuilah bahawa dunia adalah negara iman dan Islam. Ya, dunia bukan negara. Ya. Ada terjemahan lain? Sama juga. Mungkin kita boleh kata tempat, ya. Dunia adalah tempat, sebab takut bila kata negara tu dia mungkin pemahaman kita tersasar, ya. Ketahuilah bahawa dunia adalah tempat iman dan Islam. Baik, kita lihat perkara yang pertama tadi. Nifaq adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Nifaq, tak tahulah, kalau orang Melayu kita kata apa? Munafik, ya. Kadang-kadang munafik ni merujuk kepada orang, ya. Tapi kalau sifat, nifaq, dikata sifat munafik, ya. Sifat munafik adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan, ya. Para ulama membahagikan sifat munafik, ya, kepada dua bentuk. Yang pertama, ya, nifaq ataupun sifat munafik secara kepercayaan, ya. Tak tahu nak kata macam mana. Nifaq i'tiqadi, nifaq sifat munafik dalam bentuk kepercayaan, ya. Dan yang kedua, sifat munafik dalam bentuk perbuatan, ya. Ini perbuatan dia perbuatan orang munafik, ya. Kalau yang pertama, munafik dalam bentuk kepercayaan, ya, ini adalah dia adalah kekufuran yang besar, ya. Orang yang hatinya munafik, maknanya dia menyembunyikan kekufuran, ya. Sifat munafik dalam hati dia itu adalah kufur, ya. Itulah kekufuran yang jelas, ya. Dia menzahirkan Islam, tetapi sedangkan dalam hatinya dia kufur, ya. Maka ini adalah orang munafik dalam bentuk kepercayaan, ya. Dan orang yang seperti ini, orang yang munafik, yang menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran, dia, ya, lebih berat daripada orang yang kufur, orang kafir biasa. Dia lebih berat keadaan dan dosanya berbanding dengan orang kufur biasa, ya, orang-orang kafir biasa. Kerana orang kafir biasa dia menzahirkan kekufuran dan batin dia pun kufur. Dia tidak bermuka-muka, dia menampakkan kekufuran dia terang-terang, dan kita pun tahu, kita maklum bahawa dia orang kafir. Berbeza dengan orang munafik, ya, yang benar-benar, ya, yang sebenar, dia menzahirkan Islam sedangkan hatinya kafir, ya.
kenapa dia buat macam tu? Perbuatan dia adalah untuk nak bermuslihat atau untuk nak menipu orang Islam, ya, untuk tujuan-tujuan yang tertentu, ya. Dia melakukan seperti itu. Maka kita mendapati bahawa syariat Islam seperti mana dalam Al-Quran menganggap bahawa orang munafik yang benar-benar munafik, ya, adalah musuh sebenar orang Islam, ya, adalah musuh yang paling bahaya buat orang Islam, ya. Kerana itu kita melihat syarak menghukum orang munafik, ya, di tempat yang paling bawah dalam api neraka. Tempat mereka adalah di kerak api neraka, bahkan lebih bawah lagi daripada orang-orang kafir penyembah berhala, ya. Ini kerana kejahatan mereka, ya, lebih dahsyat daripada orang kafir biasa, ya. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-9 Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak memperdaya Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri tanpa mereka sedar, ya. Orang-orang munafik ni, ya, dia menampakkan baik, ya, dia cuba nak bersama dengan orang-orang Islam, dia menzahirkan keislaman dia, tetapi sedangkan dalam hati dia kufur, dia benci Islam, ya. Jadi mereka buat macam tu dengan berbagai-bagai tujuan dunia, ya, untuk nak jadi mata-mata, untuk nak mengorek rahsia orang Islam, untuk nak merosakkan orang Islam daripada dalam, atau kerana dia takut dengan orang Islam, dia takut dia diapa-apakan, dia takut dipenjarakan barangkali, atau kerana dia inginkan habuan wang ringgit, projek misalnya, dan seumpamanya, ya. Maka mereka memperdaya Allah dan orang-orang beriman. Di situ Allah kata, padahal mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri. Nak mengatakan bahawa sebenarnya dia hanya menipu diri dia je. Dia cuba nak menipu orang Islam, tetapi hakikatnya dia yang tertipu dengan dirinya sendiri, kerana di akhirat kelak dia akan menanggung ruginya. Dia tak untung pun dia buat macam tu. Dia bila dia buat macam tu, dia menyangka bahawa dia menguntungkan dirinya sendiri, dia mendapat keuntungan. Tetapi Allah kata hakikatnya, ya, dia hanya menipu diri dia, dan dia akan rugi serugi-ruginya di hari akhirat kelak. Maka orang-orang munafik, ya, kita melihat bahawa Allah menganggap mereka bahawa sebagai musuh yang paling bahaya, kerana dia dianggap sebagai musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Orang Islam menganggap dia sebagai kawan yang boleh dipercayai. Ternyata bahawa dia backstabber, dia gunting dalam lipatan, dia akan tikam dari belakang, ya, dalam keadaan umat Islam tak sedar, ya. Seperti mana dalam surah Al-Munafiqun ayat yang keempat, humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Ya, dalam surah Munafiqun, dalam Quran ada satu surah khas tentang orang-orang munafik, ya. Dalam ayat yang keempat Allah kata, merekalah musuh yang sebenar, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Ya, orang-orang munafik ni adalah musuh yang sebenar, maka hendaklah engkau berjaga-jaga terhadap mereka. Kita melihat sejarah, ya, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ketika di Mekah Rasulullah berdakwah sepanjang 3 tahun, orang-orang munafikin tak ada. Tak ada orang-orang munafikin, ya. Hanya ada orang Islam, para sahabat Nabi, dan atau orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya.
Selepas Rasulullah berhijrah, ya, pun pada awal apabila Rasulullah sampai, pun orang-orang penduduk Madinah daripada kalangan orang Ansar, ya, kabilah Aus dan Khazraj tu, ada pilihan, ya. Mereka kalau nak masuk Islam, mereka akan masuk Islam, dan kalau mereka nak terus dengan agama mereka, tidak ada masalah, ya. Pun di kalangan orang-orang Yahudi pun begitu, ya. Tinggal lagi apabila Rasulullah menang dalam peperangan Badar pada tahun kedua hijrah, ya. Kerana dalam peperangan Badar kekuatan umat Islam melonjak, zahir. Tiba-tiba Rasulullah seramai berapa kerat je, 300 tentera berjaya kalahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya. Satu tentera, bala tentera 1000 orang berjaya dikalahkan. Maka ketika itu kekuatan umat Islam zahir, ya. Maka hal itu menimbulkan ketakutan di kalangan orang-orang kafir, khususnya di kalangan orang-orang kafir penduduk Madinah, ya. Maka timbul bibit-bibit kemunafikan, ya. Mereka menzahirkan Islam sedangkan mereka kafir, ya. Mereka kafir kita kata totok, ya. Tapi dia sekadar menzahirkan Islam je. Dia pergi salat sama-sama, dia mengucapkan kalimah syahadah, dia bersama-sama dengan orang Islam, dengan para sahabat, tapi hati dia kufur, dia kafir, ya. Tapi gara-gara kerana takut dengan Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Maka di situ Allah, ya, memberi peringatan kepada Rasulullah supaya berjaga-jaga dengan golongan musuh dalam selimut ni, ya. Kerana mereka mengundang bahaya, ya. Tinggal lagi, adakah Rasulullah kenal mereka? Adakah Rasulullah tahu mana orang-orang yang munafik dan mana sahabat Nabi yang betul-betul sahabat, ya? Rasulullah mengenali sebahagian daripada mereka, tetapi bukan semua, ya. Rasulullah kenal, ya. Sehingga ke akhir hayat Nabi, ya, orang-orang munafik ni terus ada, ya. Sehingga apabila Nabi ditanya kenapa Nabi tidak saja nyahkan orang-orang munafik ni, kenapa tidak saja dibunuh, ya, sebab mereka ni musuh dalam selimut, bahaya, sangat bahaya, ya. Maka Nabi di situ memberi penjelasan dia bahawa, ya, Nabi tidak mahu orang-orang di luar Madinah jangan sampai mereka mengatakan bahawa Muhammad yaqtulu ashabahu, bahawa Muhammad ni bunuh sahabat-sahabat dia. Orang-orang di luar Madinah, orang-orang kafir ni di luar Madinah, mereka tak tahu mana munafik, mana orang Islam, ya. Mereka tak tahu menahu. Mereka tahu bahawa ada Muhammad dengan pengikut-pengikut dia, ya. Maka kalau sekiranya Nabi membunuh orang-orang munafik ni yang menzahirkan Islam, maka akan timbul persepsi, sangkaan buruk bahawa Rasulullah membunuh para sahabat dia, dan ini akan memberi satu tanggapan yang buruk terhadap Rasulullah dan Islam secara amnya. Maka kerana itu Rasulullah biarkan orang-orang munafik ni, dan Allah dan Rasulullah hanya melayan mereka dengan secara zahir, ya. Baik, itu sifat munafik daripada sudut kepercayaan. Dia orang munafik, benar-benar munafik. Adapun yang kedua, ya, orang munafik atau sifat munafik daripada sudut perbuatan atau amali, ya. Hal ini boleh berlaku atau hal ini berlaku di kalangan orang Islam, ya. Orangnya Islam, dia orang Islam, dia beriman, ya. Cuma tinggal lagi ada sifat-sifat perbuatan dia menyerupai orang-orang munafik, ya. Sifat-sifat itu sifat-sifat munafik, ya. Tapi dia orang Islam. Maka sebanyak mana sifat itu ada pada orang itu, pada orang Islam itu,
maka sebanyak itu jugalah akan terkurang iman daripada dia. Tinggal lagi iman tu masih ada lagi, maknanya tak hilang habis. Kerana kalau iman tu habis, dia jadi munafik. Orang Islam, orang munafik, dia Islam, zahirnya Islam, tetapi dia tidak ada iman sama sekali. Ya, iman dalam hati kan? Ya, zahirnya Islam, tetapi hatinya tidak ada iman sama sekali. Kerana dia orang kafir sebenarnya. Ya. Tapi dalam kufur amali ni, atau minta maaf, nifaq atau sifat munafik amali ini, amali maknanya perbuatan, orangnya ada sifat-sifat munafik, tetapi dalam hatinya ada iman, walaupun sedikit. Ya. Nifaq atau sifat munafik amali ni juga dipanggil sebagai sifat munafik kecil. Ya. Ya, nifaq asghar. Ya. Dalam yang pertama tadi, nifaq akbar. Seperti mana kufur pun ada juga, ada kufur besar, ada kufur kecil. Begitu juga dengan syirik, adanya syirik besar, ada syirik kecil. Kezaliman pun sama juga, ada kezaliman yang besar dan ada kezaliman yang kecil. Ada maksiat pun begitu juga, ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Semua yang besar ni, kufur besar, syirik besar, munafik besar, maksiat besar, zalim besar, ini semua menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Ya. Tetapi perlu kita faham juga, adanya kekufuran, adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan, adanya kezaliman dan adanya kemunafikan yang kecil, yang tak menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Ini mungkin boleh mungkin ada yang pertama kali dengar. Ya. Bukan semua kekufuran menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Begitu juga dengan syirik. Ya. Kerana antara syirik itu adalah riya. Ya. Bahkan al-hadis secara jelas mengatakan bahawa syirik itu adalah riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Ya. Baik. Dalam hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, 4 sifat, barang siapa yang memilikinya, dia adalah orang munafik. Ya. Selagi mana sifat itu ada, dia munafik, dia orang munafik, sehingga dia meninggalkannya, sehingga dia meninggalkan sifat-sifat itu. Apa 4 sifat itu? Idza hadatha kadzaba, jika dia berbicara, dia berbohong. Dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia mengingkari, maknanya dia tidak tunaikan janji. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah, jika dia diamanahkan sesuatu, dia khianat, dia tidak tunaikan amanah tu. Wa idza khasama fajara, dan jika dia bertikai, jika berlaku salah faham dengan dia, fajara, dia melampau batas. Ya. Jika dia bertikai, dia melampau batas. Ya, melampau batas ni maknanya dia, bahasa kita ni, dia meletup. Ya, bila salah faham je dengan dia, dia meletup. Ya. Baik. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal?" Mahukah kalian aku khabarkan apa yang aku paling takut terhadap kalian lebih daripada Dajjal? Ya. Mahukah kalian aku bagi tahu sesuatu yang aku lebih takut terhadap kamu daripada Dajjal? Ya. Lalu Nabi kata, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nazari rajulin ilaih. Seseorang itu salat, ya, ini untuk kita muhasabah lah, ini berat ni, ya. Seseorang itu salat, lalu dia mencantikkan salatnya tatkala dia melihat orang
lain memandangnya, ya. Ini, ya. Itu dianggap sebagai syirik yang tersembunyi, atau riya, atau munafik, ya. Dia mencantikkan salatnya gara-gara ada orang nampak, ya. Dan tatkala dia salat bersendirian, dia salat ibarat ayam yang mematuk, ya, ekspres. Tapi bila di masjid, dia salat lama-lama, dia salat konon khusyuk, ya. Ini untuk kita muhasabah lah, ya. Maka tidak heran mengapa para sahabat sangat-sangat takut dengan sifat kemunafikan, ya. Para sahabat adalah golongan yang paling takut dengan sifat munafik, ya. Mereka takut sifat-sifat itu ada pada mereka, ya, dan mereka khawatir bahawa sifat itu terus bertambah dan terus membarah, ya, sehingga menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam satu peristiwa, Hudzaifah bin Al-Yaman dianggap sebagai tukang simpan rahsia Nabi. Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, dia dianggap sebagai tukang simpan rahsia, ya, penjaga rahsia Nabi. Yang dimaksudkan dengan rahsia di sini adalah bukan rahsia apa, adalah nama-nama orang-orang munafik, senarai nama, walaupun tak ada senarai pun, tapi Nabi maklumkan kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik pada Hudzaifah, dan hal itu diminta oleh Nabi supaya dirahsiakan, ya. Maka Hudzaifah mengetahui nama-nama orang-orang munafik di Madinah tu, ya. Sehingga hal itu dianggap sebagai satu kelebihan pada Hudzaifah, ya. Dia dianggap dia ada keistimewaan, dia sebagai, kerana dia adalah orang yang diberi amanah untuk simpan nama-nama orang-orang munafik tu. Tetapi nak kata, para sahabat tahu akan hal ni, bahawa Hudzaifah ni tahu ada senarai nama ni, ya. Antara sahabat yang paling takut bahawa dia khawatir bahawa nama dia tersenarai adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Sehingga dia jumpa Hudzaifah dan dia bersumpah, demi Allah kau kena bagi tahu aku ada nama aku dalam senarai itu atau tidak. Dia bersumpah sampai gitu. Kita mungkin budaya kita tak macam tu, tapi orang Arab bila dia nak sangat, dia bersumpah. Dia kata, demi Allah aku nak kau datang juga rumah aku, malam ni kau kena datang juga makan malam. Sudah, dia dah sumpah dah, ya. Dia sumpah ni macam mana? Kalau orang tu dah sumpah, dan kalau dia menyalahi sumpah tu, dia kena tebus sumpah. Dia kena kafarah yamin, ya. Kafarah yamin, sama ingat? Kalau nak tebus sumpah tu, maknanya kalau kita dah janji, sumpah wallahi aku datang, kalau dia tak datang, kita kena kata kat dia, awak kena kafarah tau. Saya ingat kadang-kadang benda ni kita mungkin tak tahu, ya. Mengenangkan budaya kita pun tak sumpah sangat pun, ya. Dia kata sumpah, tapi tinggal lagi adakah sumpah itu maknanya wallahi wa tallahi wa billahi atau tidak. Itu mungkin boleh selidik lah, boleh dibincang, ya. Tapi itulah, kalau orang tu dah wallahi, dia kata wallahi wa tallahi, tak perlu wallahi wa tallahi wa billahi pun. Kalau dia kata wallahi pun dah cukup, atau sumpah demi Allah, itu dah sumpah dah. Kalau dia ingkar, dia kena tebus janji. Apa kafarah tebus janji? Ini semua pakat tak pernah sumpah lah ni. Tak ingat? Dia ada puasa, ada beri makan. Okey, barakallahu fik. Kafarah yamin tu, dia nak kena, kalau dia ingkar janji tu, dia kena tebus. Dipanggil tebus sumpah, dengan membebaskan hamba atau apa?
Ya. Puasa lah tak mampu, tak ada duit. Okey. Dia kena bebaskan hamba atau berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Lebih kurang macam tu, nanti kena pastikan. Jadi itu kafarah dia. Ya. Jadi Umar Al-Khattab, kembali kepada kisah Umar Al-Khattab, dia dah bersumpah. Dia kata, demi Allah aku nak engkau bagi tahu, adakah aku tersenarai dalam senarai itu ataupun tidak. Ya. Maka Huzaifah pun mengenangkan Umar Al-Khattab dah sumpah, dan dia tak naklah memaksa Umar terpaksa menebus sumpahnya. Maka dia pun kata tidak. Tapi lepas tu dia kata, dan aku takkan bagi tahu kat sesiapa lagi selepas engkau. Ya. Kerana itu adalah rahsia. Ya. Maka kesimpulannya kita lihat itu para sahabat, dan bukan sebarang para sahabat, bukan sebarang sahabat, itu adalah Khalifah Umar Al-Khattab, orang yang kedua yang paling mulia dalam umat Nabi SAW. Dia pun takut akan sifat munafik. Dia pun takut bahawa kod-kod dia tersenarai dalam orang-orang munafik di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau para sahabat pun takut, maka kita lagilah perlu takut. Ya. Maka kerana itu Hudzaifah bin Al-Yaman, tukang simpan rahsia Nabi tadi, apabila ditanya kepada dia, apakah itu orang munafik? Apa dia jawab? Ini lagi kita kena muhasabah. Ya, saya pun berat nak cakap. Ya. Dia mengatakan, untuk engkau berkata tentang Islam tetapi engkau tidak beramal dengannya. Untuk kau berkata tentang Islam tetapi engkau tidak beramal dengannya. Kata Islam tu apa? Mana segala apa Islam tu lah. Kau kata kena sedekah, kau kata kena bercakap benar, kau kata kita kena berbuat baik, tetapi engkau sendiri tak buat. Ya, kau nasihat orang tetapi engkau sendiri tak buat. Itu dianggap munafik. Ya. Maka seseorang itu tidak wajar untuk merasa aman, untuk merasa selamat daripada sifat munafik. Bak kata pepatah di sisi para ulama, mereka mengatakan tidaklah yang takut akan sifat munafik kecuali orang yang beriman, dan tidaklah yang merasa aman, terselamat daripada sifat munafik itu melainkan orang munafik sendiri. Boleh faham? Saya ulang. Tidaklah yang merasa takut dengan sifat munafik melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan sentiasa rasa takut dia jadi munafik. Dia takut. Dan tidaklah yang merasa aman, terselamat daripada sifat munafik itu melainkan orang munafik itu sendiri. Ya. Orang munafik akan tapik dada bahawa aku beriman Syekh. Oh, itu berat. Itu kena hati-hati, ya. Perlu kita berhati-hati. Baik, kita ambil poin yang kedua tadi, perkara yang ke-45. Ketahuilah bahawa dunia adalah tempat iman dan Islam. Ya. Apa maksud Imam Al-Barbahari? Ya. Maksudnya adalah persoalan Islam dan iman, dia adalah persoalan seseorang ketika di dunia, kerana dunia adalah tempat beramal. Maka di situ akan adanya persoalan Islam dan iman. Adapun di akhirat tidak ada persoalan itu, Islam atau iman. Ya, kerana akhirat adalah hari pembalasan. Maka di akhirat hanya ada dua kelompok saja, Islam atau kafir. Ya. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan bukan Islam atau iman, maka dia mati dalam keadaan kekufuran. Ya. Dan tidak akan ada apa-apa yang akan dapat menyelamatkannya di hari akhirat kelak. Ya. Jika ketika di dunia dia tidak ada iman, ya, walaupun sedikit.
Jika di dunia tidak ada walaupun sedikit iman, dan boleh kita faham apa artinya sedikit. Apa artinya sedikit iman? La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dua kalimah syahadah tu. Ya. Jika tidak ada iman dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu minimum. Itu minimum iman. Jika itu tidak ada, maka dia akan mati dalam keadaan kekufuran, dan di akhirat kelak nanti dia akan rugi serugi-ruginya, ya. Bahkan golongan orang-orang kafir, ya, di akhirat mereka akan sangat berharap kalau jika mereka diberi kesempatan untuk dapat kembali ke dunia dan beramal, ya. Sedangkan itu sama sekali tidak akan diberikan kepada mereka, ya. Seperti mana dalam surah Al-An'am ayat yang ke-27, dan engkau lihat tatkala mereka berdiri, yakni orang-orang kafir musyrik, di neraka Jahannam, mereka berkata, alangkah baiknya jika kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak berdusta dengan ayat-ayat Allah dan kami menjadi orang yang beriman. Mereka tinggal hanya berharap saja, sedangkan itu tidak akan diberi kepada mereka. Maka di situ kita kata, ketika di dunia, ya, adanya 3 peringkat. Ini bukan peringkat apa, ya, jangan salah faham. Adanya peringkat Islam paling bawah, di atasnya iman, dan paling tingginya adalah ihsan, ya. Seperti mana dalam hadis Jibril, ya, dalam riwayat Imam Muslim, ya. Hadis Jibril, iaitu ketika datang dalam satu peristiwa, Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, apakah itu Islam? Maka Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam 5 perkara itu: mengucap 2 kalimah syahadah, dirikan salat, zakat, puasa, dan menunaikan haji, ya. Dan seterusnya Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah itu iman? Maka Rasulullah pun menjelaskan tentang rukun iman 6 perkara itu, ya. Percaya kepada Allah, iman billah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat, dan beriman dengan qada baik dan buruk. Lalu Jibril bertanya tentang ihsan, ya, dan apakah itu ihsan? Apa itu ihsan? Ini sekarang nak uji lah. Kadang-kadang kita tahu hukum Islam dan iman, itu pun kadang-kadang terbalik juga. Hukum Islam jadi 6 perkara, iman jadi 5 perkara. Ihsan apa? Sebelum tu dia terus kedua. Yang pertama, yang paling atas, ya. Untuk engkau menyembah Allah, ya, seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ya, engkau percaya bahawa Allah sentiasa melihat kamu, ya. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, untuk engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia melihat kamu. Itu ada 2 martabat tu, ya. Satu martabat kita sembah dalam keadaan berharap. Yang kedua, keadaan kedua, kita sembah Allah dalam keadaan takut. Berharap kerana kita melihat Allah, takut kerana kita ingat, kita sentiasa beringat bahawa Allah sentiasa mengawasi kita, ya, sentiasa melihat kita, ya. Baik. Maka Islam adalah dasar paling minimum, ya. Dan barangkali orang itu menzahirkan Islam, ya, tetapi dalam hatinya, ya, tinggal lagi sama ada dia ada iman, ya, atau dia menyembunyikan kekufuran. Adapun iman adalah persoalan hati, ya. Maka orang munafik, dia sama sekali tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Orang munafik barangkali boleh dia akan dikata sebagai orang Islam, kerana itu zahirnya, ya. Tetapi orang munafik sama sekali tidak akan dianggap sebagai orang yang beriman, kerana tidak ada iman dalam hati dia, ya. Maka bila kita kata orang yang beriman, dia merangkumi kedua-dua orang. Iman orang yang kategori yang pertama adalah orang yang imannya sempurna, atau orang yang
lemah imannya atau kurang imannya. Ya. Itu perincian dia lah, ya. Maka itu kaitan antara Islam dan iman. Ya. Islam dia lebih kepada amalan, seperti mana dalam rukun Islam, ya, mengucap salat, puasa, zakat, haji, ini semua amalan. Adapun iman, dia membabitkan tentang kepercayaan, tentang dalam hati, percaya kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, ya. Itu kepercayaan hati, ya. Maka itu kaitan antara Islam dan iman. Yang mana ada kalanya bila kita sebut Islam, kita ertikan iman sekali. Tetapi ada kalanya, atau kita bila kita sebut iman, kita ertikan Islam sekali. Ya. Kerana ada, bila kita kata orang ni iman, adakah maknanya dia bukan orang Islam? Bila kita kata orang ni orang Islam, adakah ni maknanya dia bukan orang beriman? Ada perincian dia. Ada kalau disebut sendiri, maknanya kedua-dua. Kalau disebut kedua-dua, maknanya ada perincian. Ya. Boleh insya-Allah, ya. Bila kita sebut orang Islam dan orang yang beriman, maknanya ada beza antara dua-dua tu. Tapi kalau kita sebut orang Islam saja macam tu, kita tak sebut tentang iman, maknanya itu merangkumi orang yang beriman sekali. Boleh insya-Allah, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu, ya, untuk kita pada hari ini. Baik, kalau ada soalan pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah. Boleh? Okey. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.